Salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Kesan Kewujudan Universiti Pendidikan Sultan Idris ke atas kawasan pertempatan di Tanjung Malim, di mana kajian kami ini telah dibimbing oleh Dr. Muhammad Zohir bin Ahmad selaku pensyarah bagi kod HJM 3013 Pengantar Persekitaran Manusia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri Wendy Shakira Shandini Antoni, seterusnya Syahira George, Freshi Ladius, dan Sofia binti Usin. Universiti Pendidikan Sultan Idris mempunyai rentetan sejarah yang panjang dalam bidang pendidikan di Malaysia bermula semenjak penubuhan Sultan Idris Training College. Institusi ini berkembang secara bertahap dari sebuah kolej ke sebuah universiti. Secara kronologi, perkembangan UPSI melalui 3 era iaitu era Sultan Idris Training College iaitu pada 29 November 1922 hingga 1957. Nama almarhum Sultan Idris Shah diabadikan pada nama maktab ini sebagai mengenang jasa dan sumbangan besar almarhum dalam bidang pendidikan. Penubuhan SITC dianggap sebagai satu era baru yang mampu menyemarakkan alam pemikiran dan pendidikan bangsa Melayu. Pada era kedua pula, SITC ditukar kepada Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI pada tahun 1957 hingga 1987. Rentetan pertukaran tersebut dilakukan bagi memenuhi tuntutan laporan razak. Bermulahlah era MPSI yang membawa wajah, watak dan kepribadian Melayu apabila pentadbiran SITC yang selama ini diketuai orang Eropah beralih tangan kepada cendekiawan Melayu. Meskipun berubah nama, namun tradisi SITC menjadi akar yang menumbuhkan kecemerlangan institusi dalam era MPSI dan era-era seterusnya. Era MPSI berakhir pada 21 Februari 1987 apabila tarafnya sebagai sebuah maktab ditingkatkan menjadi sebuah institut dengan nama Institut Perguruan Sultan Idris pada 21 Februari 1987 hingga April 1997. Genap usia 10 tahun, IPSI memasuki era barunya pada tahun 1997 dengan langkah yang penuh bergaya. Apabila institusi ini menjadi secara rasminya dinaik taraf sebagai sebuah universiti, maka tertubuhlah Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tarikh 1 Mei 1997 setelah diperbadankan di bawah Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris 1997 dan Perintah Universiti Pendidikan Sultan Idris 1997 menerusi Warta Kerajaan PUA 132 dan 133 yang bertarikh 24 Februari 1997. UPSI beroperasi pada 2 Mei 1997 dengan pelajarnya seramai 350 orang dan berbekalkan 6 orang kaki tangan pentadbiran dan 29 orang tenaga akademik yang kebanyakannya dipinjamkan dari pelbagai agensi Kementerian Pendidikan Malaysia. UPSI terdiri kepada 2 kampus iaitu Kampus Sultan Abdul Jalil Shah yang dikenali juga sebagai kampus lama yang lokasinya di Tanjung Malim, manakala untuk kampus baru di Proton City diberi nama Kampus Sultan Azlan Shah. Objektif kajian kami berfokuskan kepada 3 bahagian, iaitu mengenal pasti pertempatan yang terdapat di sekitar Universiti Pendidikan Sultan Idris dan kesannya terhadap sektor sosioekonomi. Seterusnya, mengenal pasti jenis dan pola pertempatan di sekitar UPSI dan menganalisis faktor pemilihan pertempatan yang dipilih oleh pelajar dan staf UPSI. Seterusnya kita akan masuk kepada kawasan kajian. Kawasan perumahan yang wujud di sekitar Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Tanjung Malim Perak, merupakan kawasan kajian yang dipilih oleh para pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Seperti mana yang kita ketahui bahwa UPSI mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus Sultan Azlan Shah yang terletak di kawasan Proton City, Tanjung Malim, dan Kampus Sultan Abdul Jalil Shah yang terletak di kawasan yang berdekatan dengan Pekan Tanjung Malim Perak. Tanjung Malim
merupakan sebuah bandar yang terletak di bahagian selatan negeri Perak dan bahagian tengah barat semenanjung Malaysia yang mencapai 70 km atau 43,75 batu jaraknya di utara Kuala Lumpur. Hal ini disokong lagi dengan pernyataan Yasud Saleh 2012, di mana Tanjung Malim adalah sebuah bandar kecil yang terletak di luar kawasan wilayah metropolitan Lembah Kelang Langat yang tidak menerima pengaruh daripada metropolitan Ipoh yang terletak jauh di sebelah utaranya. Bandar Tanjung Malim juga terletak pada Bandar Tanjung Malim juga terletak pada kedudukan koordinat latitude 3 derajat 40 menit 49 saat utara dan longitude 101 derajat 31 menit 112 saat timur. Oleh itu, kawasan sekitar Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim telah dipilih sebagai kawasan pertempatan yang ingin dikaji karena kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang berdekatan dengan para pengkaji dan dapat membantu para pengkaji dalam proses mencari maklumat dengan mudah. Seterusnya, kaidah kajian. Dalam kajian ini, terdapat 4 kaidah yang digunakan. Kaidah yang pertama ialah kaidah pemerhatian. Semasa pengkaji menjalankan kajian ke kawasan-kawasan pertempatan di sekitar UPSI, pengkaji telah melakukan pemerhatian. Antara perkara yang difokuskan semasa menjalankan pemerhatian ialah dari aspek sosioekonomi di kawasan pertempatan. Selain itu, pengkaji juga melakukan pemerhatian terhadap susunan rumah, kebersihan dan keceriaan pertempatan, dan juga tahap keselamatan di kawasan pertempatan tersebut. Seterusnya, kaidah yang kedua ialah kaidah soal selidik. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaidah soal selidik digunakan untuk mengumpul data berkaitan dengan faktor pemilihan pertempatan yang dipilih oleh pelajar dan staf UPSI. Soal selidik secara Google Form telah digunakan di mana soal selidik tersebut terdiri daripada 2 bahagian yaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A berkaitan dengan demografi responden dan bahagian B pula berkaitan dengan faktor pemilihan pertempatan dalam soal selidik. Dan dalam soal selidik tersebut, seramai 32 orang responden yang terdiri daripada 7 orang bilangan staf UPSI dan 25 bilangan pelajar UPSI. Kesemua data ini akan dipersembahkan dalam bentuk carta pie. Seterusnya, kaidah yang ketiga ialah kaidah temu bual. Pendekatan kualitatif ini adalah dengan menggunakan kaidah temu bual yang digunakan oleh pengkaji semasa melakukan kajian di kawasan kajian. Pengkaji telah melakukan temu bual terhadap 3 orang responden yang terdiri pada 2 orang pelajar dan seorang staf yang tinggal di kawasan pertempatan sekitar UPSI. Pengkaji telah menjalankan temu bual untuk mengenal pasti apakah faktor pemilihan pertempatan yang dipilih oleh pelajar dan staf. Melalui temu bual yang dijalankan, pengkaji dapat mengenal pasti faktor pemilihan yang dipertimbangkan oleh responden semasa membuat pemilihan tempat tinggal. Akhir sekali, kaidah kajian yang digunakan ialah kepustakaan. Pengkaji telah menggunakan kaidah kepustakaan untuk mengumpul data sekunder di kawasan kajian. Bahan rujukan yang digunakan oleh pengkaji ialah melalui bahan rujukan, internet, dan artikel. Pengkaji menggunakan kaidah ini untuk merujuk sejarah keujian UPSI. Seterusnya, dengan menggunakan kaidah ini, pertempatan-pertempatan yang berada di sekitar UPSI dapat dikenal pasti dengan menggunakan aplikasi Google Map. Kaidah kajian ini memudahkan pengkaji dalam mendapatkan maklumat tambahan berkenaan dengan kawasan kajian. Seterusnya, objektif yang pertama ialah mengenal pasti pertempatan yang terdapat di sekitar Universiti Pendidikan Sultan Idris dan kesannya terhadap sosioekonomi. Pada tahun 1997, Universiti Sultan Idris telah mula beroperasi dan menerima pelajar seramai 350 pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan. Pada ketika itu,
UPSI beroperasi dengan berbekalkan kaki tangan akademik seramai 29 orang dan 6 orang kaki tangan pentadbiran. Sehingga kini, bilangan pelajar dan staf semakin bertambah. Berdasarkan data yang diperolehi daripada Jabatan Sumber Manusia UPSI, jumlah kaki tangan akademik pada tahun 2023 seramai 846 orang, kaki tangan bukan akademik seramai 1.219 orang. Pertambahan yang berlaku telah menyebabkan petempatan di sekitar UPSI semakin bertambah disebabkan permintaan yang tinggi daripada pelajar dan staf yang berada di UPSI. Antara petempatan yang wujud selepas adanya UPSI ialah Taman Harmoni, Taman Universiti, Taman Anggrek, Proton City, Taman Sekia Aman, Kolej Kediaman, dan Taman Bernam. Walau bagaimanapun, terdapat juga petempatan yang wujud sebelum kewujudan UPSI yaitu Taman Bahtera yaitu pada sekitar tahun 1980. Sehingga kini petempatan ini masih diduduki oleh pelajar dan staf. Kewujudan petempatan ini telah memenuhi keperluan tempat tinggal pelajar dan staf UPSI. Kewujudan petempatan di sekitar UPSI telah memberi kesan kepada sosioekonomi di kawasan tersebut. Ini merupakan petempatan di sekitar UPSI. Gambar yang pertama ialah Proton City, gambar yang kedua Taman Sekia Aman, gambar yang ketiga ialah Taman New, dan gambar yang keempat ialah Taman Harmoni. Seterusnya, gambar yang kelima ialah gambar Kolej Kediaman, dan gambar yang keenam ialah Taman Bahtera, dan gambar yang terakhir ialah Taman Anggrek. Bahtera dipercayai mula ditubuhkan pada sekitar tahun 1980-an. 1980 dia ada kad buat banyak. Penubuhan UPSI telah memberikan banyak kesan yang positif dari segi sosioekonomi terhadap kawasan petempatan yang ada di sekitarnya. Melalui pemerhatian, didapati bahawa wujudnya kedai-kedai yang menyediakan perkhidmatan membeli barang dapur, barang basah, dan barang keperluan peribadi untuk tujuan keperluan asas atau keperluan harian pelajar yang duduk di kolej maupun di dalam kolej. Ini terbukti apabila petempatan dalam kolej ada menyediakan kedai kecil-kecilan yang dipanggil kios, di mana kios tersebut menyediakan pelbagai keperluan asas seperti sabun mandi, sabun cuci pakaian, Maggi, sardin, dan sebagainya. Petempatan di luar kampus pula seperti petempatan Taman Universiti, Taman Bahtera, Taman Sekia Aman, Taman Happy, Taman Harmoni, dan taman-taman yang berdekatan kampus lama juga ada menyediakan kedai-kedai runcit di mana kedai-kedai ini ada menyediakan perkhidmatan membeli barang dapur untuk kegunaan seharian seperti sabun mandi, sayur-sayuran untuk tujuan memasak, barang basah seperti ayam, dan sebagainya. Hal ini dapat dijelaskan bahawa adanya penubuhan UPSI ini ianya menggalakkan aktiviti pembukaan kedai untuk tujuan menyediakan perkhidmatan keperluan asas atau harian kepada pelajar kerana majoriti pelanggan yang datang ke kedai-kedai tersebut adalah dari pelajar UPSI ataupun staf UPSI yang tinggal berdekatan tempat tersebut. Adanya perkhidmatan kedai makan di sekitar tempat tinggal pelajar dan staf UPSI seperti kolej, Taman U, Taman Bahtera, Taman Harmoni, Taman Anggrek, dan Taman Sekia Aman telah membuka peluang kepada pengusaha kedai makan untuk memperoleh pendapatan dari segi menyediakan perkhidmatan makanan kepada pelajar atau staf UPSI. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui pemerhatian pelanggan yang kerap datang ke kedai makan yang ada merupakan pelajar UPSI sendiri. Adanya pelajar yang makan di kedai ini disebabkan mengejar waktu kuliah ataupun disebabkan peraturan dalam kolej yang tidak membenarkan pelajar untuk masak di dalam rumah kolej mereka. Penubuhan UPSI ini juga telah menggalakkan adanya perkhidmatan mendobi pakaian. Ini terbukti wujudnya dobi yang dibuka bukan sahaja di dalam kolej, tetapi juga di luar kolej seperti Taman U, Taman Bahtera, dan di Taman Sekia. Perkhidmatan dobi ini dibuka untuk memudahkan pelajar yang tidak mempunyai masa untuk membasuh pakaian terutamanya pada minggu sibuk mereka seperti adanya banyak program yang dilaksanakan di universiti. Dengan menggunakan perkhidmatan mendobi pakaian,
Ianya dapat menjimatkan masa pelajar dan memudahkan pelajar kerana pelajar tidak perlu lagi menjemur pakaian untuk mengeringkan pakaian mereka. Melalui pemerhatian, kebanyakan pelanggan yang datang untuk menggunakan perkhidmatan mendobi ini adalah daripada kalangan pelajar atau staf UPSI. Penubuhan UPSI ini telah menggalakkan aktiviti sosioekonomi iaitu dengan menyediakan perkhidmatan mendobi pakaian di sekitarnya. Pertempatan yang ada di sekitar UPSI ini juga menggalakkan pengusaha rumah sewa untuk membuka bisnes menyediakan kediaman perumahan kepada pelajar ataupun staf UPSI. Ini kerana permintaan yang tinggi dalam kalangan pelajar dan staf UPSI untuk mendapatkan rumah sewa berdekatan dengan UPSI agar memudahkan mereka untuk ulang-alik ke UPSI. Melalui pemerhatian dapat dilihat bahawa terdapat poster ataupun banner kekosongan rumah sewa di Taman U dan juga terdapat kediaman rumah sewa di Taman Bahtera. Selain itu juga, wujudnya kolej dalam universiti seperti KUO dan KHAR yang mampu menyediakan tempat tinggal kepada pelajar baharu ataupun pelajar yang aktif dalam kokurikulum di mana kolej ini sendiri ada kerjasama dengan pihak swasta. Seterusnya, kita masuk dalam dapatan kajian bagi objektif kedua iaitu jenis dan pola pertempatan di sekitar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Melalui pencarian maklumat daripada data sekunder, pengkaji mendapati bahawa jenis pertempatan di kawasan Tanjung Malim merupakan pertempatan bandar. Hal ini didapati daripada kajian yang dibuat oleh Yazid Saleh 2012 yang menyatakan bahawa Tanjung Malim adalah sebuah bandar kecil yang terletak di kawasan wilayah metropolitan Lembah Kelang Langat. Oleh hal yang demikian, pertempatan di sekitar Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim adalah pertempatan bandar. Seterusnya ialah pola pertempatan di sekitar UPSI. Sebelum itu, saya ingin memaklumkan bahawa gambar-gambar berkaitan akan ditunjukkan pada slide pembertaan yang seterusnya. Menurut kajian yang dilakukan terhadap pertempatan-pertempatan yang terdapat di sekitar kawasan kampus Sultan Azman Shah, pengkaji mendapati bahawa pola bagi pertempatan di kawasan Kolej Kediaman UPSI adalah pertempatan yang mempunyai pola berkelompok. Hal ini dikatakan demikian kerana jika diperhatikan daripada susun atur bangunan tempat tinggal di kawasan Kolej Kediaman yang telah dilaksanakan, ia sudah menunjukkan bahawa kawasan tersebut disusun secara teratur. Dalam hal ini, kita boleh melihat bahawa kedudukan kolej-kolej kediaman disusun secara berkelompok mengikut nama kolej sehingga wujudlah 5 buah kolej kediaman di kawasan Kesas. Sementara itu, pengkaji mendapati bahawa pertempatan yang berada di Proton City mempunyai pola pertempatan berpusat. Hal ini dikatakan demikian kerana pembinaan rumah yang dibuat di kawasan Proton City menunjukkan bahawa rumah dan bangunan banyak dibina secara rapat namun mempunyai jaringan jalan raya yang baik. Selain daripada itu, ia juga mempunyai sekolah yang berdekatan dengan tempat kediaman Proton City. Gambar-gambar yang tertera menunjukkan pola pertempatan di kawasan Kolej Kediaman, KUO, KAS dan KHAR. Gambar yang seterusnya juga menunjukkan pola pertempatan di kawasan Kolej Kediaman KAB dan KZ serta pola pertempatan di kawasan Proton City. Menurut dapatan kajian terhadap pola pertempatan yang terdapat di sekitar kawasan kampus Sultan Abdul Jalil Shah, pengkaji telah mendapati bahawa pertempatan-pertempatan seperti Taman Universiti, Taman Bahtera, Taman Enggerik dan sebagainya mempunyai pola pertempatan yang sama, iaitu pola pertempatan berpusat. Hal ini dikatakan demikian kerana berdasarkan pemerhatian yang dilakukan terhadap beberapa tempat kediaman atau pertempatan tersebut menunjukkan bentuk yang lebih kurang sama. Dalam hal ini, rumah dan bangunan dibina dengan rapat dan padat serta berada di pinggir jalan raya.
Selain daripada itu, kesemua pertempatan atau taman-taman perumahan yang wujud di sekitar kampus lama ini berdekatan dengan tempat ibadat, sekolah, kedai, pejabat pos, dan lain-lain lagi. Dalam hal ini juga, ia disebut sebagai pertempatan pola berpusat karena pertempatan tersebut kebanyakannya mempunyai pusat perindustrian, perdagangan, dan perkhidmatan. Berdasarkan gambar-gambar yang ditunjukkan, ia merupakan pola pertempatan di beberapa tempat pertempatan seperti Taman University, Taman Bahtera, dan Taman Inggris. Untuk objektif ketiga ialah menganalisis faktor-faktor pemilihan pertempatan yang dipilih oleh pelajar dan staf UPSI. Untuk objektif ketiga ini, kami menggunakan kaedah soal selidik dan kaedah temu bual. Oleh hal demikian, kajian ini telah menganalisis beberapa faktor-faktor pemilihan pertempatan yang telah dipilih oleh pelajar dan staf Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dengan menggunakan borang soal selidik digital iaitu Google Form yang telah diedarkan kepada kaki tangan dan pelajar UPSI, dan sebanyak 32 responden telah mengisi soal selidik ini. Soal selidik ini mempunyai dua bahagian. Untuk bahagian pertama mengenai demografi responden, dan untuk bahagian kedua mengenai soalan faktor-faktor mengapa dan sebab mereka untuk memilih pertempatan yang mereka duduki dan diami sekarang. Untuk bahagian pertama iaitu demografi responden yang terdiri daripada status responden sama ada staf ataupun pelajar UPSI. Dan terdapat pilihan pertempatan seperti Taman U, Taman Batra, Taman Harmoni dan Taman Bernam, Taman Anggrek, Proton City dan Kolej Kediaman. Untuk raja pertama menunjukkan cartapai peratusan responden mengikut status, di mana peratusan status pelajar adalah tertinggi iaitu sebanyak 78.1% bersamaan 25 orang pelajar berbanding status staf iaitu hanya sebanyak 21.9% bersamaan 7 orang staf yang telah memberi respon terhadap soal selidik yang kami edarkan. Manakala, untuk gambar raja kedua yang menunjukkan cartapai peratusan responden mengikut lokasi pertempatan pilihan mereka. Lokasi tempat tinggal yang menjadi pilihan majoriti pelajar dan juga staf UPSI ialah Taman University, iaitu 34.4% bersamaan 11 orang, manakala untuk lokasi tempat tinggal, Proton City juga telah menjadi pilihan responden iaitu sebanyak 7 orang bersamaan 21.9%. Untuk lokasi seterusnya ialah Taman Batra, iaitu 4 orang responden bersamaan 12.5%, dan Kolej Kediaman UPSI serta Taman Harmoni telah menjadi pilihan responden, iaitu masing-masing pertempatan sebanyak 3 orang responden bersamaan 9.4%. Manakala, untuk Taman Bernam dan Taman Anggrek masing-masing sebanyak 2 orang responden bersamaan 6.3%. Seterusnya, untuk bahagian kedua iaitu soalan faktor-faktor pemilihan pertempatan yang dipilih oleh pelajar dan staf UPSI. Faktor pertama ialah faktor lokasi pertempatan yang berhampiran dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Lokasi pertempatan adalah faktor yang amat mengambil peranan penting, di mana jika lokasi pertempatan itu menjadi tumpuan dan pertempatan yang sesuai untuk diduduki, ianya akan memudahkan pergerakan ke tempat yang ditujukan seperti berhampiran dengan lokasi kerja dan sekolah. Berdasarkan gambar raja yang menunjukkan cartapai, dapatan yang diperolehi melalui soal selidik yang telah diedarkan, di mana kesemua responden iaitu seramai 32 orang telah bersetuju dengan memilih jawapan ya dengan faktor lokasi pertempatan yang berhampiran dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini telah menyebabkan mereka memilih lokasi yang mereka duduki. Hal ini kerana lokasi yang dipilih oleh responden merupakan salah satu lokasi tumpuan untuk staf dan pelajar untuk mereka duduki. Dengan itu,
Ianya juga telah memudahkan pergerakan responden untuk ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Faktor kedua ialah faktor terdapat kawalan keselamatan. Keselamatan ini merupakan salah satu elemen penting yang amat diutamakan oleh sesebuah kawasan kediaman. Ia juga dapat meningkatkan tahap kesedaran, tidak kira di mana jua kita berada, dengan meningkatkan kes-kes jenayah seperti pecah rumah, rompak, culik, dan sebagainya. Oleh itu, kita harus memikirkan cara yang praktikal dan bernas untuk membenteraskan dan mengelakkannya daripada berlaku. Oleh hal demikian, berdasarkan Raja menunjukkan carta PAI, majoriti responden iaitu 31 orang telah bersetuju dengan mengatakan ya, bersamaan 96.9% bahawa faktor terdapat kawalan keselamatan seperti sistem pengeras keselamatan dan pengawal keselamatan yang menyebabkan mereka untuk memilih lokasi pertempatan tersebut. Manakala terdapat seorang responden mengatakan tidak. Hal ini kerana berkemungkinan lokasi yang dipilih oleh responden agak jauh daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Pekan Tanjung Malim. Seterusnya, faktor ketiga ialah faktor kawasan pertempatan bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan sesuatu tempat amatlah penting kerana apabila kebersihan tempat ianya dapat menjamin kesihatan penduduk. Hal ini kerana apabila sebuah pertempatan yang mempunyai sistem perparitan yang tersumbat disebabkan oleh sampah sarap, tempat pembuangan sampah yang tidak pernah dibersihkan serta anjing-anjing liar berkeliaran di sana-sini. Keadaan ini dapat mengundang penyakit berbahaya seperti denggi, taun, keracunan makanan dan sebagainya. Oleh hal demikian, pertempatan yang bersih dan ceria akan menjadi pilihan masyarakat dan menjadi salah satu tarikan penduduk untuk mendudukinya. Seperti gambar raja yang menunjukkan carta PAI, di mana kesemua responden seramai 32 orang bersamaan 100% telah bersetuju dengan mengatakan iya terhadap faktor kawasan pertempatan yang mereka pilih yang berampiran dengan opsi ialah disebabkan kawasan pertempatan bersih dan ceria yang membuatkan responden berasa selesa untuk menduduki rumah mereka. Faktor keempat ialah faktor kos sewa rumah yang murah dan berpatutan. Faktor harga menjadi penentu utama bagi kebanyakan orang yang sedang mencari rumah. Hal ini kerana tidak semua orang mampu untuk memiliki rumah sendiri yang selesa untuk didiami. Sebelum melakukan keputusan untuk mendiami rumah tersebut, penyewa akan memikirkan kos sewa rumah yang berbaloi untuk didiami. Selain itu, majoriti pemilik rumah di Tanjung Malim ini menyewakan rumah atau bilik kepada pelajar dan staf opsi dengan tawaran harga yang berpatutan disebabkan daerah Tanjung Malim ini merupakan pekan yang kecil. Oleh hal demikian, carta PAI yang ditunjukkan bahawa seramai 30 responden daripada 32 orang telah bersetuju dengan mengatakan ya. Dengan faktor kos sewa rumah yang murah dan berpatutan merupakan salah satu faktor mereka untuk memilih pertempatan berhampiran opsi. Dan terdapat 2 orang responden tidak bersetuju dengan mengatakan tidak kerana berkemungkinan responden ini merupakan staf opsi yang menyewa sebuah rumah untuk didiami, manakala yang bersetuju majoriti pelajar yang menyewa bilik sahaja dengan harga yang lebih murah daripada menyewa sebuah rumah. Akhir sekali, faktor kelima iaitu faktor mempunyai pelbagai kemudahan. Pertempatan yang menyediakan kemudahan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan lain adalah menjadi impian banyak pembeli dan penyewa. Dengan adanya kemudahan seperti sekolah, klinik, taman rekreasi, pondok menunggu bas, kedai runcit dan sebagainya. Dengan itu, kemudahan ini menjadi salah satu tarikan bagi penyewa dan pembeli untuk memilih pertempatan tersebut. Oleh hal demikian, Raja menunjukkan carta PAI bahawa majoriti responden iaitu 31 orang bersamaan 96.9% telah bersetuju
dengan mengatakan ya terhadap faktor kawasan pertempatan mereka pilih yang berhampiran dengan opsi ialah disebabkan mempunyai pelbagai kemudahan seperti terdapatnya stesen bas, klinik, sekolah, kedai runcit, kedai makan dan sebagainya. Manakala seorang responden tidak bersetuju kerana berkemungkinan pertempatan yang dipilih tidak mempunyai pelbagai kemudahan. Hal ini berkemungkinan pertempatan responden adalah di Proton City yang merupakan pertempatan baru dibangunkan dan masih kurang kemudahan yang disediakan. Hasil dapatan temu bual yang dibuat bersama seorang informan A yang merupakan pembantu tadbir sumber manusia di UPSI yang tinggal di Taman Seki Aman, seorang informan B yang merupakan pelajar UPSI yang tinggal di pertempatan kolej, dan informan C yang tinggal di pertempatan luar kolej di Taman New. Temu bual digunakan dalam kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan faktor pemilihan pertempatan yang dipilih oleh pelajar dan staf UPSI. Hasil dapatan temu bual didapati ketiga-tiga informan memberikan jawapan yang sama, di mana antara faktor pemilihan tempat tinggal mereka tersebut disebabkan ianya dekat dengan UPSI dan memudahkan mereka untuk ulang-alik ke kampus atau ke tempat kerja di UPSI bagi staf UPSI. Bagi pelajar, informan B dan C memberikan jawapan yang sama, iaitu terdapat kemudahan bas UPSI yang disediakan memudahkan mereka untuk datang ke kampus. Selain itu, adanya kemudahan asas yang lengkap seperti kedai makan, kedai runcit, dan tempat mendobi pakaian juga menjadi salah satu sebab pemilihan tempat tinggal tersebut. Selain itu, hasil dapatan temu bual ketiga-tiga informan menyatakan tempat kediaman yang mereka tinggal adalah selamat, walaupun informan C menyatakan ada kabar angin berkaitan kawasan kediamannya, tetapi ia mengandaikan tempat tersebut berada di kawasan yang sunyi. Tetapi baginya, kawasan kediamannya selamat kerana berdekatan dengan kedai-kedai dan juga ada polis yang meronda pada waktu malam. Kesemua informan juga menjawab dari segi harga dan yuran untuk membayar rumah sewa adalah berpatutan. Okey, baiklah. Apakah faktor kakak memilih tempat itu sebagai tempat tinggal? Faktor saya rasa mungkin berdekatan, kira kawasan berdekatan dengan usia lah. Seterusnya, pada pendapat kamu, adakah kolej kediaman ini selamat untuk didiami? Ya, pada pendapat saya memang sangat selamat untuk didiami lah, sebab banyak juga rondaan yang dilakukan oleh pengawal, ada juga pihak polis yang datang untuk raun kawasan ini. Tempat atau kediaman sekarang yang saudari tinggal ini, adakah ia strategik untuk saudari ulang-alik ke kampus? Ya, amat strategik untuk saya sebab satu, saya mudah untuk ambil bus sama ada mau pergi kampus baru maupun mau pergi di kampus baru. Kalau di kampus lama saya cuma perlu berjalan kaki sajalah. Lepas tu ya sangat strategik untuk saya. Okey. Jadi saudari ada menyatakan yang bahawa rumah tadi Taman Yu tersebut dia sangat selesa untuk saudari, betul atau tidak? Ya, betul. Jadi saya nak tanya, adakah harga untuk saudari menyewa di rumah tersebut berpatutan untuk saudari sebagai seorang pelajar ataupun tidak? Sangat berpatutan kalau untuk saya sebab jarang untuk kamu jumpa rumah yang lengkap, yang amat lengkap dari segi perabotnya dengan harga bawah 1.000 begitu. Lepas tu yurannya juga amat murah sebab dia sudah termasuk dengan bil-bil utility yang lain seperti bil air, bil elektrik, wifi, dia sudah termasuk satu kali. Sama satu yang paling saya suka, dia amat berdekatan dengan kampus lama tu lah. Wah, soalan yang terakhir lah untuk saudari ya. Apakah terdapat kemudahan asas di sekitar tempat tinggal saudari? Kemudahan asas yang paling saya suka dan saya mahu bagi tahu, tempat tinggal saya ini amat dekat dengan satu kemudahan asas, yaitu dobi. Sebab pelajar kan, jadi kadang-kadang jadwal itu sangat pack, jadi masa untuk laundry itu amat terhad.
Jadi saya macam kalah tuh dobikan yang betul-betul dekat-dekat di sebelah rumah kami. Dan satu, ada kedai runcit pun banyak di sekitar sini. Jadi kalau mau beli barang-barang keperluan pun tidak perlu sampai mau pergi ke Pekan untuk beli barang runcit. Lepas itu ada kedai makan. Jadi kalau macam tiba-tiba buat assignment lapar, boleh turun jadi makan gitu. Oke, terima kasih saudari. Sama-sama.